Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah yang ke-85 dari juzuk yang ke-30, muka surat 590. InsyaAllah kita akan baca dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-10, ke-11 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ذلك الفوز الكبير. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan kita, Tuhan alam semesta, Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar dan satu-satunya Tuhan yang wujud, satu-satunya Tuhan yang berkuasa, memiliki kekuasaan sebagai Tuhan. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan kepada Allah, memberi petunjuk dan hidayah kepada umatnya, memandu mereka dan menasihati mereka kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-Buruj. Daripada minggu yang lalu kita berhenti pada kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud cerita seorang budak yang dipilih menjadi perintis atau menjadi protegi seorang ahli sihir yang berkhidmat kepada seorang raja. Dan raja tu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita cerita bahawa ni budak ni akhirnya dalam perjalanan dia nak mencari ilmu sihir, dia jumpa dengan seorang rahib pendeta sehingga dia minat dan belajar agama. Berulang aliklah dia daripada rumah kepada tukang sihir, daripada tukang sihir kepada rumah. Setiap kali sebelum sampai ke tempat yang dia nak pergi, dia singgah kepada tempat rahib dan belajar. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seekor binatang yang buas dan ganas menghalang laluan manusia, sehingga akhirnya dia kata, hari ni aku nak test sama ada ilmu tukang sihir itu benar atau ilmu rahib itu benar. Maka dia pun ambil satu batu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ilmu rahib ni benar, maka matikanlah binatang ini. Dia pun balik mati. Bila balik mati, dia balik jumpa dengan rahib. Balik jumpa dengan rahib, dia pun beritahu kepada rahib apa yang berlaku, dan rahib tu pun berkata, kamu akan diuji. Di saat kamu diuji nanti, janganlah bagi tahu tentang aku. Maka setelah itu budak tu pun dapat merawat orang, sehinggalah salah seorang daripada pembesar raja yang buta ni datang kepada budak ni untuk minta disembuhkan. Lalu budak ni seorang yang hamas, ghulam, yang sangat bersemangat dalam dakwah, yang kita perlu kepada pemuda-pemuda seumpama ini. Dan kita juga perlu kepada budak yang cerdik. Bagaimana budak cerdik ni dipilih oleh sang raja mencari ilmu sihir, tapi Allah mentakdirkan budak cerdik ni belajar agama dan berkhidmat untuk agama. Kita juga perlu kepada budak-budak yang pintar, orang-orang yang pintar untuk belajar agama dan mengajarkannya. Sebab tu para ibu bapa yang ada, ataupun datuk-datuk nenek yang ada, walaupun zaman sekarang ni orang kata ibu bapa ni dah open minded, dia kata
Minda dia terbuka, saya tak nak paksa anak saya nak jadi apa. Memanglah kita tak paksa. Tapi apa yang kita bentuk dia daripada kecil, itulah yang membentuk pemikiran dia. Kita duk cari tengok je. No. Doktor tu hebat, pasang pula cerita doktor dekat rumah. Pergi pula sembang pula begini. Akhir sekali dia pun minatlah nak jadi doktor. Kalau mak ayah dia main bola, hujung minggu tengok EPL, waktu layan semua bola, main pula bola, apa tidur bola, minum bola, makan bola. Memang dia usah dia nak jadi pemain bola lah. Kita yang. Tapi kalau dia daripada kecil bawa mari masjid, kemudian atas pula sekolah-sekolah yang baik, atas sekolah agama, jumpa pula ustaz yang baik, akhir sekali budak-budak ni pun akan jadi minat yang agama. Tapi maknanya apa? Kita kena ajak bahawa biarlah yang belajar agama ni budak yang pintar. Budak yang pintar. Orang 9A, kalau dia tanya, awak nak jadi apa? Oh, saya nak jadi engineer. Awak 9A nak jadi engineer. Budak 9A nak jadi apa? Saya nak jadi arkitek. 9A nak jadi apa? Saya nak jadi doktor, farmasi dan sebagainya. Nah, lepas tu bila dah habis pergi, awak ni berapa? Saya ni tak boleh nak pergi mana dah, cikgu tak boleh nak sambung belajar. Lepas tu rakyat ke mak dia berkata tak tahulah, kita kata pondok je lah. Kita belajar agama lah, pasal tak boleh ngaji tempat lain. Akhir sekali mewujudkan apa? Fitnah dalam agama. Orang cerdik pandai jaga bidang-bidang lain, orang yang asalnya kurang berkemampuan disuruhkan menjaga urusan yang paling penting dalam hidup itu. Paling penting dalam hidup kita ialah agama kita. Bila kita tak jaga begitu, wujudlah macam-macam. Orang yang cerita hadis palsu, orang yang takut tambah benda dalam agama, orang yang buat agama mengikut hawa nafsu mereka. Kita nak orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, orang yang akan dia boleh hafal Quran, boleh hafal hadis, boleh faham bahasa Arab, boleh kira ilmu faraid, boleh baca kitab-kitab besar, boleh merungkai permasalahan umat. Ada masalah-masalah dalam hukum-hukum yang terbaru, pindah organ tak pindah organ, dia faham. Bila nak bincang pemindahan organ, dia tahu macam mana nak membezakan antara pemindahan organ yang difatwakan benar dengan pembedahan plastik yang restructure balik wajah dan muka kerana kemalangan atau kerana pentingnya benda tu, dan membina semula kehidupan dia. Beza dengan rawatan-rawatan kosmetik yang mana cerita kalau orang tak cerita, dia tak boleh cerita benda ni. Awak saya waktu diminta salah seorang daripada ahli majlis fatwa sebuah negeri, bila diminta memberi fatwa tentang masalah pembedahan plastik antara kosmetik dengan juga restructure balik wajah yang kemalangan, orang yang pecah muka, gigi berterabur, nak kena tanam balik, gigi dia nak kena tanam balik, mungkin kening dia ambil orat satu-satu ni, akar rambut ni letak satu-satu, muka dah pecah dah. Nak panggil pakar bentang ke depan ustaz ni, kalau ustaz tu tak, orang tak cerdik, dah gebir-gebir. Pasal apa? Sebab mereka penting untuk memahami situasi, untuk mengeluarkan sesuatu fatwa. Jadi sebagaimana ambillah kisah Ghulam, budak ni yang menjadi asbab hidayahnya seluruh penduduk lah kata, kebanyakan penduduk tempat dia ni. Dia adalah budak yang pintar, belajar agama daripada rahib, sehingga Allah bagi kemampuan kepada dia. Kita nak gulam yang lain, gulam yang lain yang jaga agama kita. Bukan mari cerita dongeng, kita dengar pun tak faham. Padahal
agama ni adalah benda yang paling penting dalam hidup kita. Agama ni benda yang paling penting dalam hidup kita. Biarlah orang yang kita sandarkan harapan kita untuk belajar jauh-jauh, untuk ambil ilmu daripada para ulama-ulama yang hebat, asalnya orang yang budak yang cerdik. Ni semisal Imam Bukhari, sekarang ni di Arab Saudi dia ada program Huffazul Wahyain, para penghafal dua wahyu. Hafal Quran tu biasa dah. Budak-budak kecil diajar untuk hafal hadis, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal kutub sittah. Ada program-program budak-budak kecil, budak-budak pandai ni dipilih, diajarkan ilmu agama. Pasal apa? Sebab seriusnya dia dalam nak menjaga agama. Kita anggap tak apalah agama kita ni. Nyadalah tu orang ngaji ada tu. Anak kita hantar ke situ, hantar ke sini. Akhir sekali bila kita nak belajar agama, kita kena cari orang lain. Padahal boleh jadi kalau kita hantar anak kita, dialah sandaran kita, nak fahamkan kita dalam soal agama. Jadi kalau ada anak-anak kecil lagi tu, jadikan dia seperti ghulam dalam ashabul ukhdud. Kalau anak dah besar, minta cucu pula. Tapi cucu ni muka ayah dia ada, kena pandai-pandai lah pujuk ayah dia tu. Biar kita ni, biar anak-anak jadi minat. Hak cerdik pandai tu nak belajar agama. Dan kita tak boleh nak nafi. Sejarah menunjukkan bahawa dulu-dululah orang ni bila tak boleh gilai, bila budak nakal, dia pun hantarlah sekolah agama. Semata-mata harapan dia nak suruh budak ni jadi juruh lah. Dia beroyak, ustaz, anak saya ni nakal, ustaz buatlah lagu mana, ustaz bedah ke, ustaz piak ke, ustaz rotan ke, asal jangan mati. Dia siap pesan gitu. Pasal apa? Dia tahu anak dia nakal. Hak ni lah. Kalau hak juruh-juruh ni, dia kata apa lain. Akhirnya kita tak ada ghulam. Ya ghulam, budak ni nama dia kita tak kenal, tapi ghulam ni dia telah menjadi seorang yang kuat dalam kefahaman agama dia dan memberi manfaat kepada agama. Jadi cerita budak ni sehinggalah akhir bila datang seorang pembesar nak minta disembuhkan, terus dia kata bukan aku yang menyembuhkan, sebaliknya Allah. Bukan sekadar dia berdoakan, dia ajak pula pesakit dia ni beriman kepada Allah. Yang ni hebat, hak kita sebut minggu lepas. Dia kata kalau kamu beriman kepada Allah, aku doakan kepada Allah agar Allah sembuhkan kamu. Mana dia syarat letak, kalau mu nak suruh aku rawat kamu, kamu beriman kepada Allah. Ni ghulam ni, budak ni hebat. Hebat. Pasal apa? Tauhid dia dalam hati dia bahawa yang menyembuhkan ini adalah Allah, dan dia nak suruh faham orang yang sakit tu, di saat mu sakit, kamu mintalah kesembuhan daripada Tuhan yang Maha menyembuhkan, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia letak syarat. Kata dia apa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kita dah baca separuh pada minggu lepas. Dia sambung lagi. Dia kata apa? Ma ana ashfi ahadan innama yashfi Allahu azza wa jalla fa in amanta bihi da'awtu Allah fashafaka fa amana fada'a Allah fashafahu. Kata budak tu, aku ni tidak boleh menyembuhkan seseorang pun, sebaliknya yang menyembuhkan itu adalah Allah azza wa jalla. Sekiranya kamu beriman kepada Allah, aku doakan kamu dan semoga Allah menyembuhkan kamu. Apa berlaku? Pembesar tadi beriman, budak ni doakan dia, dan akhirnya Allah sembuhkan dia, boleh celak semula. Hebat. Kemudian pembesar ni pun setelah celak, pergilah mendatangi sang raja. Dia pun
Duduk di tepi sang raja seperti mana dia duduk sebelumnya. Lepas tu raja tengok, celek dah. Dia pun tanya, "Ya fulan, man radda alaika basarak?" Wahai fulan, siapa yang mengembalikan penglihatan kamu? Raja tanya. Faqala rabbi. Pembesar tu kata, Tuhan aku. Raja masa tu dia ni dah lah tak beriman kepada Allah. Dia mengaku dia Tuhan. Akhir sekali bila pembesar tu kata Rabbi, Tuhan aku, raja tu tanya, ana. Dia kata ana dalam riwayat hadis ni. Faqala ana, aku ke Tuhanmu? Jawab pembesar tu, la, Rabbi wa rabbuka Allah. Bukan Tuhanku. Tuhan patik dan Tuhan-Tuanku adalah Allah. Raja hak tak mengaku Tuhan dibetulkan oleh pembesar dia, tidak wahai Tuanku. Sebaliknya Tuhan patik dan Tuhan-Tuanku adalah Allah. Qala walaka rabbun ghairi. Terkejut raja. Raja kata, kamu ada Tuhan selain daripada aku? Qala na'am, Rabbi wa rabbuka Allah. Dia kata, ya, bahkan bukan Tuhan saya saja, Tuhan-Tuhanku juga, iaitulah Allah. Falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Raja pun tangkap dia, azab dia. Siapa dia ajar kepada kamu ilmu ini? Yang kata ada lagi Tuhan selain daripada aku. Akhir sekali dia diazab, diseksa, sehingga akhirnya dia pun mengaku bahawa yang ajar dia benda ni adalah budak tadi. Faba'atha ilaihi. Lalu raja pun pergi hantar seseorang pergi kepada budak tadi. Dia pun kata, "Ai bunayya, balagha min sihrika an tubri al-akmaha wal abrasa wa hadhihi al-adwa." Dia kata, hebat ilmu sihirmu. Hebatnya ilmu sihir kamu sehingga kamu boleh menyembuhkan orang buta, orang sopak dan penyakit-penyakit yang lain. Tok gurumu tukang sihir pun tak boleh buat lagu ni. Hebatmu budak ni. Jawab dia gulam. Gulam ni budak lah. Gulam ni dalam bahasa Arab, terjemahan dia budak. Jawab budak tersebut, ma ashfi ahadan, innama yashfi Allahu azza wa jalla. Lalu dia bawa depan raja. Raja pun kata, berhebatmu ni. Boleh sembuhkan orang penyakit-penyakit ni. Budak ni jawab depan sang raja, bukan siapakah patik yang menyembuhkan sakit tuanku, sebaliknya Tuhan patik. Raja tanya sekali lagi, ana, aku ke Tuhanmu? Budak tu jawab, bukan. Raja kata, kamu ada ke Tuhan lain selain daripada aku? Jawab di budak tersebut, Tuhan patik dan Tuhan-Tuanku adalah Allah. Raja apabila dengar lagu tu, dia pun tangkap budak tu. Tangkap, dia pun seksa. Akhirnya budak ni mengaku bahawa yang ajar dia ilmu ni adalah sang rahib. Ditangkap pula sang rahib. Akhir sekali raja kata kepada sang rahib, kembalilah kamu kepada agama kamu, iaitulah agama menyembah sang raja. Tinggalkan agama Islam. Budak ni, rahib ni Islam lah. Tinggalkan agama Islam, sebaliknya kembalilah kepada agamamu sebelum ini, iaitu menyembah sang raja. Ataupun tak tahulah agama dia sebelum ni tak. Tinggalkan agama Islam, kembalilah kepada agama raja, iaitulah menyembah sang raja.
Rahib tu pun tak nak. Dia kata tak nak. Akhir sekali diikat ataupun dia letakkan gergaji di atas kepala dia. Dipaksa juga untuk kembali kepada agama sang raja, dia pun tak nak, dan digergaji sehingga terbelah dua, mati. Rahib tadi mati. Orang yang berjuang mempertahankan agama sampai mati. Sebab tu saya sebut tadi, agama ni bukan cerita main-main. Agama ni dibina di atas akidah, keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, letak atas kepala gergaji, tak usah tunggu gergaji letak atas kepala lah. Baru nak jetik pun, baru nak bayar upah 10-50 ringgit pun, kadang-kadang ada orang sanggup jual agama dia. Pasal apa? Sebab dia tak bina agama dia di atas asas yang kukuh. Kita bila bina agama di atas asas yang kukuh, kita yakin Allah tu Tuhan kita, dia yang mencipta segala yang ada, dia pemilik langit dan bumi. Bila kita mati, kita kembali kepada dia, dan bila kita kembali kepada dia dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka Allah redha kepada kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga insya-Allah. Kalau kita bina di atas akidah yang mantap, yang kuat, insya-Allah kita akan jaga agama kita dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi kita pun mintalah Allah Ta'ala tidak uji kita dengan ujian yang berat seperti mana ujian orang. Kadang-kadang kita ni, kita berasa kita kuat. Kuat kita tu belum lagi diuji. Bila diuji oleh Allah, tak payah ujian tu. Kadang-kadang ada seorang mari mengajar, bawa ayat Quran, bawa hadis. Rasulullah buat macam ni, Quran kata macam ni. Dia pun dengar, dia kata tak apalah, biarlah ustaz tu je lah buat, aku tak payah buat lah, aku ada benda lain. Ni ujian juga, ujian untuk terima apakah benar dia beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat ujian rahib ni, ujian dia sampai mati. Ditangkap pula, dibawa pula sang pembesar. Dipaksa juga kembali kepada agama raja. Dia pun tak nak. Kemudian dia juga diletakkan di atas kepala dia gergaji, sehingga digergaji sampai terbelah dua, mati. Pembesar pun mati, rahib pun mati. Tinggallah budak ni. Budak ni raja pun sayang ke dia, muka dia ni budak cerdik. Dialah harapan tukang sihir untuk mewarisi ilmu sihir dia. Akhir sekali dia paksa budak ni kembali kepada agama raja. Dia budak ni tak nak. Budak ni tak nak. Tapi budak ni tidak digergaji dulu. Tak tahulah apa beza dengan lain tu. Boleh jadi ada maksud yang lain ke, ataupun nak suruh orang-orang tengok pasal budak ni dah ada pengaruh ke, macam mana, Wallahu ta'ala alam. Tapi budak ni akhirnya ditangkap, ataupun memang ditangkap dah, dibawa ke atas bukit. Pesan kepada budak ni, kalau dia nak kembali kepada agama raja, selamat. Kalau tak nak kembali kepada agama raja, dicampakkan daripada puncak bukit sampai jatuh ke bawah, mati. Maka mereka pun bawalah budak tu sampai di tengah tu, sampai di puncak bukit. Budak ni pun berdoa kepada Allah. Kuat ke iman dia budak ni. Sampai puncak bukit tu dia berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ikfinihi, maknanya cukupkanlah aku daripada mereka.
Yakni dengan kekuasaan Allah, ya Allah, lepaskan aku daripada mereka, bebaskan aku daripada mereka, dengan apa sahaja yang Allah kehendaki. Maka tiba-tiba gunung tu bergoncang. Gunung tu bergoncang sehingga mereka semua hak yang bawa budak ni jatuh daripada gunung tu, mati. Budak ni seorang yang selamat. Budak ni pun balik semula. Bukan balik sembunyi dak. Hebat dia. Ni kata ghulam dakwah. Ghulam budak tapi dia ada kekuatan jiwa untuk dakwah. Dia nak dakwah siapa? Dia nak dakwah sang raja. Dan dia nak dakwah orang-orang lain lagi selain daripada pembesar itu. Dia selamat, dia balik jumpa raja semula. Dia balik jumpa raja. Dia raja kata, "Gimana orang lain? Mana orang lain?" Budak tu kata, "Allah telah membebaskan aku dari mereka." Tengok jawapan dia. Dalam hadis ni sebut, "Kafanihimullahu ta'ala." Allah telah membebaskan aku dari mereka. Jawapan dia pun menunjukkan kekuatan akidah dia. Dia tak kata, "Mana orang belaka?" Tak ada, mati belaka je, aku seorang yang selamat. Dia tak jawab macam tu. Dia jawab apa? "Mana orang lain?" Allah telah membebaskan aku dari mereka. Ini kekuatan akidah dia, kekuatan iman dia, tauhid dia, bergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja tak puas hati, raja tangkap lagi. Sekarang ni bawa dia pula ke mana? Ke laut. Sampai tengah laut, paksa dia kembali kepada agama kita, kata raja. Kalau dia tak nak, campakkan dia kepada dalam laut. Bawalah naik kau sampai ke laut. Budak ni doa balik kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka semua." Maka ombak bergelora sehingga akhirnya menterbalikkan kapal mereka. Semuanya mati lemas, tapi Allah selamatkan budak. Lepas selamat, pergi jumpa raja balik. La ilaha illallah. Pergi jumpa raja balik. Akhir sekali raja kata, budak ni kata kepada raja, "Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih." Wahai raja, kamu tidak akan, wahai tuanku, bahasa kita lah, kalau bahasa kita tuanku lah. Wahai tuanku, Al-Malik, wahai tuan. Dia kata apa? Tuanku tak akan dapat membunuh Patik sehinggalah tuanku buat apa yang Patik suruh. Sekiranya tuanku buat seperti mana yang Patik suruh, maka barulah tuanku boleh bunuh Patik. Apa dia? Budak tuan raja tanya. Atau sekiranya tuanku tak buat, tuanku tak akan dapat bunuh Patik. Apa dia? Raja tanya. Budak tu jawab, "Kumpulkan manusia yang ramai, semua penduduk kita kumpulkan di satu tempat. Kemudian ikatkan aku pada satu tiang batang kurma lah, jid'in, batang kurma. Ambil satu anak panah daripada bekas panah aku. Bekas panah aku, ambil satu panah daripada bekas tersebut. Kemudian tuanku duduk depan, tuanku tarik busur tu, waktu nak lepas tu baca Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Raja pun buat sungguh. Ambil ikat budak tu, panggil orang ramai. Ikat budak ni, ambil anak panah depan tu, baca kuat-kuat, semua orang dengar ni. Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah Tuhan budak ni. Dia pun lepas anak panah. Kemudian fawaqa'as sahmu fi sudghihi fawada'al ghulamu ala yadahu ala mawdi'is sahmi wa mata. Maka kenalah tubuh budak ni pun tak tangan dia dekat anak panah tersebut,
Akhir sekali dia pun mati. Matinya dia tu menyebabkan seluruh penduduk negeri beriman. Macam mana tidak beriman? Sebab mereka tengok yang selama ni tu raja yang berkuasa tak mampu bunuh seorang budak kecil, melainkan kena minta tolong dengan Tuhan budak ni, iaitulah Allah. Macam mana Tuhan kita minta tolong dengan Tuhan lain untuk bunuh budak kecil? Menunjukkan Tuhan kita ni bukan Tuhan lah. 2 kali nak bunuh tak boleh. Akhir sekali kena minta tolong dengan Tuhan budak ni. Maknanya Tuhan raja ni bukan Tuhan. Raja ni bukan Tuhan. Hak budak ni Tuhan dia, sebenarnya Tuhan. Akhir sekali penduduk negeri ini diberi hidayah oleh Allah, semua beriman kepada Allah. Maka raja tadi dia bimbang 3 orang je masuk Islam. Ahli sihir, ahli rahib, pembesar budak. Dia bunuh 3-3, Allah ganti seluruh penduduk negeri itu beriman. Dia pun tak boleh nak buat apa-apa. Akhir sekali bincang dengan pembesar-pembesar dia, gali parit. Letak dalam an-nari dzatil waqud, nyalakan api, kayu api dalam parit yang paling besar tu. Akhir sekali dia paksa penduduk dia, kalau kamu nak selamat, kembali kepada agama menyembah sang raja. Kalau kamu tak nak, kami campurkan kamu dalam api. Maka orang-orang dia pun dengan penuh keyakinan. Ini dahsyat tuan-tuan. Saya tak boleh nak bayang gambaran orang baru masuk Islam sanggup mati demi agama. Kita hak hidup belajar lagi banyak dah tahu dah ni. Baru Allah uji sikit, mulalah agama kita dah. Allahu Akbar. Tak sanggup nak pertahankan agama. Macam-macam fitnah berlaku sekarang ni pak kita. Padahal lahir Islam berlaku. Ni baru masuk Islam, raja kata, mu nak selamat, kembali kepada agama raja. Kalau tidak, campur dalam api. Mereka semua tetap dengan iman, sebab dia faham apa itu agama, sampai dicampur ke dalam api. Sehingga ada seorang ibu kecil bawa anak kecil yang menyusu tu pun dia takut-takut nak terjun. Anak dia tu Allah bagi cakap, wahai ibu, yakinlah ibu di atas kebenaran. Akhirnya dia dan anak dia dicampurkan ke dalam api. Allah Ta'ala kata apa dalam surah ni? Allah Ta'ala, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka, apa sahaja yang mereka lakukan itu, mereka duduk saksikan saja, tapi mereka lupa bahawa Allah Azza wa Jalla memerhatikan semua gerak-geri mereka, dan Allah Azza wa Jalla akan mengazab mereka. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyeksa orang-orang tersebut melainkan kerana mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji. Jadi apa kesudahan mereka? Akhirnya penduduk negeri itu mati. Tetapi insya-Allah kita yakin sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan ditempatkan di dalam syurga walaupun dibakar di alam dunia, tapi bila mati mereka berada di dalam syurga. Dan adapun orang-orang yang zalim itu, walaupun tidak dapat pembalasan di dunia, cerita orang zalim tu tak ada ending. Tak ada ending. Apa kesudahan raja? Tak ada ending. Sekat tu ya begitu. Apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang cerita dia, kalau sebut raja mati pun tak ada nilai. Allah Ta'ala tidak memberikan kredit sedikit ke pun kepada mereka.
sehingga tidak wajar atau tak layak mereka disebut dalam cerita Al-Quran kisah mereka setelah daripada itu. Allah hanya sebut cerita Ashabul Ukhdud saja sampai mati. Raja dengan pembesar dia, lepas daripada tu Allah Ta'ala tak cerita. Pasal apa? Tak ada nilai mereka untuk disebut kisah mereka dalam Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Kita sambung besok hari pula. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.